السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أما بعد، Alhamdulillah kali ini kita sambung dengan hadis 40. Saya lagi bincang hadis ke-35 yang bertajuk persaudaraan Islam dan hak-hak seorang Muslim. Jadi minggu lepas kita berhenti pada surat yang ke-13 yang bertajuk larangan terhadap penjualan atas penjualan. Ini berdasarkan kepada matan hadis yang berbunyi wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti dia kata la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Maknanya janganlah sebahagian kamu membeli atas pembelian sebahagian yang lain. Telah diriwayatkan mengenai larangan ini di dalam banyak hadis. Di dalam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yabi'u al-mu'minu ala bai'i akhihi. La yabi'u al-mu'minu ala bai'i akhihi. Maksudnya tidak boleh seorang mukmin itu menjual atas penjualan saudaranya. Nah, diletak dalam hadis sekali jangan berhasad dengki, jangan menipu, jangan berbalas. Ada tak sekali. Sebabnya nanti dia larangan supaya tidak menjual atas penjualan saudara ini, nanti dia berbalas. Dia menyakitkan hati saudara. Kita tengok macam mana dia punya. Dia tak tahu. Orang tipu dia. Gambarannya dengan di mana seorang penjualnya ada seorang penjual berkata kepada orang yang membeli sesuatu barangan di waktu berlangsungnya khiyar majlis. Khiyar majlis itu maknanya dalam majlis jual beli dalam keadaan di mana pembeli mempunyai hak sama ada untuk meneruskan akad atau membatalkannya. Jadi pilihan bagi pembeli membatalkan akad atau khiyar syarat. Dia kata macam mana? Dia kata batalkan pembelianmu, aku akan menjual padamu lebih baik daripada itu dengan harga yang sama atau barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Maknanya orang ini nak membeli seseorang, nak belilah dengan seorang penjual dan dia jual itu. Tiba-tiba dia mari dia kawan dia tak sempat beli dengan dia. Dia panggil apa, curi pelanggan ke apa, orang panggil potong trik. Dan
Dia kata dah tak seperti nak batal. Itu dia kata aku nak jual barang lebih baik lagi daripada barang itu. Dia kata gitu dosa kau tidak tak. Dia kata apa sebeli kau. Dia kata ataupun barang itu sama tapi aku nak jual lebih murah. Jadi jual beli begini hukumnya haram. Hukumnya haram. Haram. Kalau berlaku juga maknanya orang itu makan harta haram, sumber haram. Begitu juga pembelian atas pembelian. Tadi jual, ni beli pula. Seolah-olah si pembeli berkata kepada si penjual, batalkan penjualan itu, aku akan membeli darimu dengan harga yang lebih mahal. Ini maksudnya pembeli banyak pitih, banyak pitih kan. Ada ulama bersepakat bahawa menjual atas penjualan orang lain dan membeli atas pembelian orang lain hukumnya haram. Ini makna macam dia merebut bagi orang lain lah. Dan itu pembeli. Orang jual kau kata dia mari aku jual kat aku lah, aku bayar mahal lagi. Tak boleh yang kita. Dan potong terik kan. Betul dia banyak duit kan, aku nak beli mahal. Tahu ni duit kat wallet dah. Nah, apa nak beli aset ni kau 300. Setuju dah. Dia mari jangan-jangan aku jual dia lah, jual kat aku 1000. Tak ada. Haram boleh. Ada Imam Nawawi berkata, perbuatan yang bersangkutan dengan penjualan dan pembelian ini adalah perbuatan dosa. Ya. Perbuatan ini dilarang, akan tetapi jika datang sebenarnya orang kepadanya lalu beliau menjual dan membeli, maka penjualan dan pembelian itu dikira sah pada pendapat ulama mazhab Syafi'i, Abu Hanifah dan lain-lain fuqaha. Manakala pada pendapat mazhab Daud Az-Zahiri ianya tidak berlaku dan berlangsung. Kerana diriwayatkan dua riwayat kepada Malik. Ini dia beritahu daripada segi jual beli tadi sah. Sah. Bukan jual beli itu batal, sah, tapi dia haram. Dia ada sejenis jual beli ya, batal. Tak jual. Macam kita kata nak jual burung, lupa tanah, boleh. Ataupun jual susu, duduk di lagu susu lembu, ataupun jual buah pokok, tak kira-kira tapi nak jual gitu. Tak boleh mana. Ataupun jual barang-barang yang najis dan sebagainya kan. Tak, kalau dia angkat jual beli itu, dia jual tak betul. Tapi dia angkat jual beli. Aku jual atau kita pun aku beli barang. Kalau cukup rukun jual beli, mana jual beli itu sah. Maknanya dia kata halal kan, kita tak kata aku tak halal. Kita bincang persoalan jual atas jual beli atas beli ini, maknanya daripada segi perbuatan itu haram. Itu maksudnya. Daripada segi hukum jual beli dia sah. Sah sebab dia cukup rukun. Tapi kita sebagai orang beriman, kita tidak nak makan semua haram. Sebab makan semua haram ni Nabi kata dia tidak terima amalan. Betul? Ada satu hadis Nabi kata la yaqbalu Allahu salatan mri'in fi jawfihi haram. Allah Ta'ala tidak terima sembahyang seseorang yang mana ada dalam perut dia benda haram. Bukan benda kecil. Kita kata dosa jual beli tak boleh. Jadi kita akan makan semua benda haram. Kalau ada semua haram dalam perut kita, maka itu menjadi penyebab yang Allah Ta'ala tidak terima apa ni solat kita, sembahyang kita. Pasal kini Mekah itu dia kata halal dah, tak kita kata halal. Dia konsep jual beli, dia panggil bai'ul mu'awwad, jual beli orang panggil orang hangguk sama hangguk itu diterima harus. Itu dalam mazhab selain Syafi'i. Kalau Syafi'i dia kena ada akad
Aku jual, aku beli kan. Masalahnya tak apa, aku beli besar tu. Banyak tu perbahasan dia banyak. Bila ni beli, orang beli di kot tu kan, orang beli di screen tu macam di supermarket kan. Oh, hasil, oh, kat sengai sendiri dah. Juru jual tak ada situ. Mana agak sama? Boleh, dibolehkan kan. Ini persoalan ni. Itu persoalan lain. Persoalan dari segi hukum, haram perbuatan tersebut. Mana kita lintah, kita potong trik, sayang kita tak boleh. Adapun as-sawmu ala as-sawmi, dua beli juga. Ianya adalah menawarkan barang untuk dijual atau dibeli setelah pihak yang ditawar itu membuat keputusan membeli atau menjual dari atau kepada orang lain dan telah ditetapkan harga barang tersebut secara dipersetujui. Dengan yang pertama, sebelum kedua-dua membeli dan penjual berangkat, seorang lain telah berkata kepada si penjual, aku membelinya dari kamu dengan harga yang lebih. Atau dikatakan kepada si pembeli, aku menjual kepadamu dengan harga yang lebih murah. Tak boleh kan? Litah akhirat. Maka ianya haram seperti penjualan atas penjualan dan pembelian atas pembelian, kecuali dia royak molek. Dia pakai molek dah dan jual kereta. Memang orang kata mahal lagi yang dijual. Tak tahu, kita kena royak kau itu. Kau tak sejual dia orang nak pakai molek. Kalau dia kata tak boleh, kita jadi nak beli dah, kena jual dia. Kalau tak jual dia, dosa kita haram. Kita menganiaya orang lain lah. Sebab diharamkan tawaran seperti ini kerana ia boleh mengecewakan perasaan. Islam jaga akhlak. Akhlak kita, hubungan kita sesama kita kena jaga. Jangan mudah-mudah untuk kita mengecewakan orang lain. Dan harapan orang yang pertama itu, orang yang harap-harap kita subuh je pada lepas nikah subuh. Nabi kata la yaqtubu ahadukum ala khitbati akhihi. Jangan sekali-kali seseorang kamu tadi pergi pinang dunia orang lain. Dunia orang ke? Kalau bini nak kita ni. Dunia orang kita tak boleh pinang. Ada orang level kan. Tu tahu dunia orang lain dia pinang tak boleh dosa. Maka yang haram seperti sebab diharamkan itu. Tiada perbezaan antara orang kafir dan orang mukmin. Sumpah kita tadi kata dia orang kafir apa lagi kata di muamalah dan orang mukmin dalam perkara ini. Justru urusan ini adalah sebahagian dari menunaikan tanggungjawab dan janji. Kita kena pegang janji. Orang beriman dia kena pegang janji. Dan janji malaikat kalau dia maknanya dia nak tukar janji dia tadi kena banyak molek sehingga orang dia kata dia ada dah. Dan kalau dia kata tak jadi dia. Tak apa. Puas hati ni kita disebabkan ketahuan dia pun jual orang lain. Tempatnya agak jadi maka sombong yang haram. Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Jadi semaya sajalah. Semaya saja. Daripada segi daripada segi kita kata apa ni rukun Islam tu lepaslah. Kita beramal solat kita tak pahala tak ada dah. Baik tu satu hari Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq dia ada seorang apa nama ni ulam dia panggil ulam ni hamba lah ulam ni hamba dia tiap hari ulam ni bawa balik hasil dia lah hasil. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ni kalau dia nak makan daripada hasil ulang dia tadi, hamba dia tanya, sumber main mana? Sumber halal atau sumber haram? Dia tanya tak ada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi budak surah dia ni ayatlah gini-gini, tak apa kan. Tapi ada satu hari dia bawa kulit makannya, Abu Bakar makan. Dia tak tanya. Tak tanya. Tiba-tiba budak dia kata, wah, Abu Bakar tak tanya. Dia tanya balik Abu Bakar, mu tahu tak apa mana semua makanan? Tak tahu dia biasa halal kan?
Tak mau budak ni pun tak tahu halakan. Dia pun cerita pada Abu Bakar. Dia kata makan ini sebenarnya ini dulu masa jahiliah dulu aku tenung nasi. Tenung nasi ni macam bong. Macam tu tujuh. Kahan Al-kahan dipanggil Al-kahan Kahin bukan diri tak tujuh. Tujuh. Jadi orang kita hanya kamu dia royak. Sama ada betul dia royak atau salah Allah Allah. Biasa dibantu oleh jin syaitan lah benda gini. Dalam zaman saya yang dulu berlaku. Dia cerita Abu Bakar dia pun diminta tolong oleh seseorang untuk buat apa ni ketika dia mati. Dia kata aku sebenarnya terhenti. Aku tipu dia. Lepas tu jumpa dia di pasar. Dia pun bui hadiah. Makan dekat orang sana bui hadiah disebabkan aku kena menilik untuk dia. Dia dekat diri ni dia sama ada contoh barang kena curi. Kalau jumpa kat dia akan royak. Oh kes dulu yang kita diri. Dan Islam tak boleh. Haram untuk dia orang. Mana kita beritahu benda baik, Allah Ta'ala juga. Ataupun akan datang, akan berlaku gini. Mana kita tahu. Allah sahaja yang tahu. Jadi dia kata, orang tadi beri hadiah dia makannya. Abu Bakar kata, daripada semua tu dia pun jolok lalu. Jolok dia dengan jari. Dia jolok. Untuk habis. Nak cerita kepada kita, Abu Bakar ni warung. Ada bebas takut masuk dalam perut dia. Benar. Dia jolok. Keluar. Sebab semua tadi semua syubhat. Semua syubhat dia tak semua haram. Sebab dia ambil hukum daripada apa yang perbuatan itu haram. Sebab Nabi kata man hatta arrafan fasa'alahu apa ni al-syai'in fasaddaqahu bima qala lam tuqbal lahu salatul arba'ina yawman. Barang siapa yang pergi jumpa dengan tukang tidik, tanya dia tentang sesuatu, maka kemudian dia membenarkan, mempercayai dengan apa yang dia kata, Allah Ta'ala tidak terima semaya dia 40 hari. Jangan main. Ada maksiat, ada dosa yang Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Itu juga detik. Kalau kita belajar sebelum ni, hasad kecil. Amalan kita hilang itu. Innal hasada ya'kulul hasadat kama ta'kulun narul khatabah. Hilangnya amalan kita disebabkan dosa hasad kecil tadi, seperti mana api bakar air atau pupuk. Itu sekali bahayanya. Ini dosa dan juga perbuatan haram. Sumber haram ni bahaya. Dia lebih besar kepada amalan kita. Dan juga dia lebih besar kepada hati kita. Hati jadi gelap. Hati jadi gelap. Tak boleh kau dia taubat. Taubat boleh kau. Boleh taubat. Ini cerita bagi orang yang tidak bertaubat. Kalau kita sentiasa bertaubat kepada Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan menerima taubat kita. Hikmah pengharaman seperti ini justru padanya wujud unsur yang menimbulkan kemudaratan dan kerugian. Adapun penjualan dengan harga yang lebih tinggi yang ditawarkan oleh bakal pembeli, maka ia adalah penjualan kepada orang yang ingin menawarkan dengan harga yang lebih tinggi, maka ia tidak dilarang. Justru ia dilakukan sebelum wujudnya persetujuan dan ketetapan dalam penjualan dan pembeli. Yakni masih belum terdapat pembelian yang ingin membeli dan penjual yang ingin menjual. Telah sabit bahawa Rasulullah SAW membukakan beberapa barangan untuk dijual. Baginda SAW bersabda, man yazilu, siapakah yang ingin menambah harganya, yakni siapakah yang ingin menawarkan dengan harga yang lebih tinggi. Ini bab jual lelong. Jual lelong diharuskan dalam Islam. Sebab dia tidak pakat lagi. Dia tetap satu barang. Dia kata siapa nak beli barang ni, dia
dengan harga sekian. Ada orang mari kata aku. Ada lagi kau orang nak beli lebih mahal lagi ada. Ada lagi nak beli mahal lagi ada. Ada lagi lebih mahal lagi ada. Boleh. Sebab dia belum ada akal. Ini jualan yang digunakan tak ada Islam. Yang keenam, tajuk lain adalah perintah akan menyebarkan sikap saudara mempersaudari. Rasulullah SAW menyuruh agar persaudaraan diikat dan dijalin dengan sekuat-kuat dan seketat-ketatnya di kalangan kaum muslimin. Baginda SAW bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwan. Maksudnya, dan jadilah kamu semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Iaitu berusahalah atas apa saja yang akan menjadikan kamu itu bersaudara, khususnya dengan menjauhi segala perbuatan yang berupa hasad, yakni dengki-mendengki. Kita kena berusaha supaya hubungan kita itu senantiasa kuat, dapat dan sebagainya. Sama ada dengan kita kata buat jamuan, macam-macam boleh buat dan untuk mengeratkan hubungan silaturahmi. Orang lain dia makan kambing, buat apa ni, barbecue, macam-macam lah. Itu di antaranya lah. Banyak lagi sarana-sarana yang boleh kita buat untuk menguatkan hubungan persaudaraan kita dan usaha ke arah itu sangat dihitung dalam agama kita supaya kita tidak rendah dan jauh. An-Najashi membenci. An-Najashi ni kita bicara penipu adalah jual beli. Penipu adalah jual beli. Benci dan pulau-pulau saling tidak bertegur sapa. Penjualan atas penjualan, sebahagian kamu dan bermuamalah yang berurusan sesama kamu dengan bermuamalah persaudaraan dan bergaul sesama kamu dengan kasih sayang, lemah lembut, belas kasihan dan tolong menolong antara satu sama lain. Itulah syaratnya dalam agama kita. Semuanya dilakukan dengan hati yang bersih. Janganlah kamu lupa bahawa kamu itu adalah hamba-hamba Allah Ta'ala. Kita semuanya hamba Allah, hamba Allah SWT. Antara sifat seorang hamba itu adalah beliau mentaati suruhan ketuanya. Ketua dia ialah Allah, ketua kita. Dan jadilah seperti saudara yang saling bantu-membantu dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menzahirkan syiarnya. Kesemuanya ini tidak akan terhasil tanpa kesatuan hati dan barisan yang kukuh. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 62 dan 63, "Wallazi ayyadaka bi-nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim." Maknanya dialah yang memperkuatkan dengan pertolongannya dan dengan para mukmin dan yang mempersatukan hati mereka, yakni orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala yang mempersatukan hati kita. Wa allafa baina qulubihim. Allah yang melembutkan hati-hati kita. Kita berusaha ke arah menguatkan, mengukuhkan tali persaudaraan. Yang melembutkan hati itu Allah. Kalau Ta'ala tak bantu, tak boleh lembutkan hati, tak jadi juga. Walaupun kita sudah kami memperkau banyak ekor, tapi kalau Ta'ala tak persatukan, ada sebab dia. Sebab Allah Ta'ala tidak persatukan, sebab tidak ada kebersihan hati tadi lah. Kena ada keikhlasan hati. Orang kata kita nak satu pun kena ada amalan. Kalau tidak kita tak kata apa satu. Apa tidak satu. Orang kata ada udang di sebalik mi. Ada udang di sebalik batu. Tak boleh. Ada tujuan lain. Kadang-kadang ni kita berbaik-baik bersaudara, ada tujuan lain. Kita jadi Allah Ta'ala tidak akan melembutkan kita. Apatah lagi tujuan-tujuan itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Tidak ada dasar taat kepada Allah SWT. Kalau itu dia tu kaya, tak piti kan? Kalau sesuatu dia jauh dari Bengal, payah tu. Kalau kaya, belanja pagi, jumpa kedai kopi, belanja tu. Terbaik ada sebab. Tak boleh kan? Dan sebagainya. Mana kena ikhlas, tak kira dia miskin ataupun kaya.
tidak dapat tidak. Dalam usaha mewujudkan persaudaraan ini hendaknya ditunaikan hak-hak saudara se-Islam seperti memberi salam. Ini utama. Misalnya cukup Assalamualaikum, mendoakan orang yang bersin. Kata Alhamdulillah, Yarhamukallah, Yahdina wa yahdikumullah wa yuslih balakum. Semua doa, comel-comel lah doa. Menziarahi orang sakit, punya sakit cepat-cepat misalnya. Tak bertanggung lah. Menghantar jenazah ke perkuburan. Ini semua ni pahala yang besar-besar lah kan. Menerima jemputan orang ke suatu majlis makan. Dipanggil jemput pergi. Cuma persoalan di sini kadang-kadang biar kena cara jemput itu. Ada kadang-kadang tak kena cara jemput menyebabkan orang segan dan malu. Jemputan itu kadang-kadang kena jelas. Terutama sampai dah ni WhatsApp, makasnya WhatsApp. Jadi orang kata betul kena jemput ni. Itu ajak-ajak je. Orang fikir patutnya dia tekan nombor kan dia lah. Apa dia jemput malam-malam rumah ada. Kalau main jemput umum ramai orang jadi beli rumah semua. Jemputan apa ada main jenis tu. Kena jelas. Dia tadi gaduh halu. Kalau tak betul juga, oh aku jemput hari. Jangan jemput semati lah. Ataupun dia jemput betul-betul aku pun soal. Kita sebenarnya kena fikir nanti. Kalau kita sangat mengambil mudah, jadi masalah itu rezeki hubungan. Terutama orang tepi rumah kita, jiran kita. Dia main mak semua sekali, tahu dia. Kena riwayat dia. Semua sekali. Jadi esok, mau nak makan, marilah belakang. Mari belakang kena sebut. Kena sebut, kita kena sebut. Mari belakang tu, cek usaha rumah muda. Ada. Kadang-kadang dia tidak sebut, dia tidak sebut. Dia disawar-sawar dia. Ini kita bawa. Ataupun kadang-kadang dia sebenarnya nak ajak soalannya mari pelakon. Api pun dah. Kena wayak mana. Tak apa benda ni dipanggil jemputan ni kena jelas. Tidak jadi masalah. Ya. Dan memberi nasihat kepada saudara muslim yang lain. Nasihat menasihati di antara satu sama lain. Orang yang suka nasihat kepada kita sebenarnya orang yang sayang kepada kita. Kesebenarnya. Antara perkara yang meningkatkan persaudaraan dan kasih sayang adalah pemberian hadiah dan salam bersalamnya. Antara perkara yang boleh meningkatkan, menguatkan lagi persaudaraan kita, kasih sayang kita, syukuri hadiah. Kalau ada duit lebih, jangan tengok orang lain. Dan dia pun begitulah, beri hadiah ke isteri kita, ke anak kita, dah. Saling beri hadiah, tak ada masalah. Jangan tunggu hari lahir saja, hari jadi baru beri hadiah. Hari biasa pun, ini boleh mengeratkan persaudaraan dan kasih sayang. Dan bersalah-salah jumpa salah dan pegang kemah. Jangan pegang uji jari pula. Pegang uji jari kita sini, setih bobor. Anak-anak kita pun kita latih dia supaya bersalah. Di antara sama-sama terutama orang tua. Kadang-kadang budak-budak ni walau jumpa gitu. Jumpa orang tua tengok muka dia bersalah. Orang-orang dulu badan dia bersalah, cium tangan, hormat, kasih kepada hormat kepada orang tua. Macam kita sayangi orang tua, kita hormati dia. Di dalam riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tahaddaw fa innal hadiyata tuzhibu wahra sadri." Nabi kata salinglah hadiah menghadiahi. Maknanya saling tukar-tukar hadiah. Jiran kita kau. Kerana sesungguhnya hadiah itu menghapuskan kemarahan. Bila rasa nak malu. Terutama isteri kita, we hadiah banyak sekali. We lihat usah-usah. Kita orang 10,000, 20,000, bagusnya pada dia. Tak apa. Bila tak ada bintik, tak ada apa tak dia. Minta dengan dia. Tapi masa kita beri itu, dia menghilangkan segala kemarahan. Habis licin. Dulu habis kalau nak marah, benci semua pun. Dan memang hadiah dia.
yakni menghapuskan tabiat penipu, dengki dan waswas. Atau mana wahya sadri ini boleh melenyapkan sifat-sifat tadi, tabiat seperti tipu, suka dengki, waswas disebabkan pemberian hadis tadi. Jadi kita berhenti situ dulu. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita sama semua. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يسمعنا شقيا ولا مغرورا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Saya tak ada nak tanya tak. Pasal peristiwa di Padang Kepala tu istilah pegang sama selat tu. Akhir aku malu. Tengok saya nak ambil kena tiket. Anak-anak dia tahu tu kena laju.